Bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, Irfan dan juga Raja Sofia, dan kita teruskan dengan program Setahun Bersama Kerajaan Malaysia Madani. Dan program Setahun Bersama Kerajaan Madani merupakan ikhtiar kerajaan dalam memastikan kepentingan rakyat diutamakan selari dengan nilai-nilai Malaysia Madani, iaitu kemampanan dan juga kesejahteraan. Dan pada hari ini kita akan fokuskan kepada Kementerian Sumber Manusia bersama dengan Yang Berhormat Datuk Tun Najis Mustafa Astagmud, Timbalan Menteri Sumber Manusia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Datuk? Alhamdulillah. Pakai pun baju biru, sama kita memberikan ketenangan. Ya, semestinya. Okey, baik. Datuk, sebagai permulaannya, mungkin Datuk boleh kongsi pada kami dan juga masyarakat yang sedang menonton sekarang ini di Kaca TV, apa antara inisiatif yang telah pun dilaksanakan oleh Kementerian Sumber Manusia sepanjang setahun Kerajaan Madani. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, saudara Irfan dan saudari Sofia. Saya. Terima kasihlah kerana menjemput Kementerian Sumber Manusia, antara kementerian yang bagi saya begitu penting untuk negara ini. Dan kita menjaga, kita istilahkan kita ini menjaga daripada bayi sampai meninggal dunia. Jadi banyak inisiatif-inisiatif yang kita buat untuk kita perlindungan, inisiatif untuk orang-orang bekerja, cuti bersalinnya. Lepas itu kita ada pelbagai skim-skim perlindungan untuk pekerja, dan kita juga urus TVET, institusi kemahiran kita di negara ini. Jadi banyak sebenarnya. Jadi itu yang kita istilahkan, kita ini akan jaga rakyat Malaysia ni, terutama pekerja, daripada bayi sampai meninggal dunia. Ya, itu dia. Lama kebajikan terjaga. Jadi untuk tahun ini sempena setahun Kerajaan Madani ini, antara yang kami amat bangga sebab kita berjaya mengurangkan peratus pengangguran. Daripada ketimbang, ini word ketimbang yang selalu dipopularkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini, kita bandingkan tahun lepas kadar pengangguran kita 3.6%. Tapi pada yang terkini, Ogos yang terkini, kita berjaya kurangkan 3.4%. Jadi bagi kami ini adalah satu kejayaan. Maknanya ekonomi negara kita semakin baik dan peluang pekerjaan semakin banyak, terutama untuk generasi muda. Jadi kita telah melalui Perkeso, kita telah menjelajah ke seluruh negara untuk kita buat pelbagai program, terutama Karnival Kerjaya. Yang terkini saya pergi ke UiTM Rembau, Negeri Sembilan. Ini agak menarik. Pertama kali Karnival Kerjaya ini dikelolakan oleh Majlis Perwakilan Pelajar. Ya. Bila saya datang tu, daripada awal sampai akhirnya, seolah-olah bukan program Perkeso, tapi semuanya dikelolakan jawatan kuasanya semua mahasiswa. Jadi satu trend baru, Jadi maknanya ini kita akan jadikan model, bisnes model yang baru. Ke mana-mana kita akan pergi nanti, kita mau supaya biar mahasiswa, biar anak-anak muda yang buat kerja tu, supaya dia dapat menjiwai. Mereka dapat buat kolaborasi dengan pihak majikan. Dan juga mereka dapat juga menarik anak-anak muda supaya dah hadir. Jadi ini antara inisiatif yang kita lakukan. Dan itu dari segi kadar pengangguran. Yang keduanya saya mau sebut, tahun ini bagi saya adalah tahun TVET. Tahun TVET. Betul. Tidak pernah dalam pengalaman saya daripada zaman belia sampai sekarang ni, TVET ini diangkat begitu tinggi sekarang ni. Dan ini bermula daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Disebut dalam bajet 2023. Bila sebut TVET, mesti dipacu dengan industri, dia telah menjadi satu fenomena. Dan sekarang ni pun kita sudah nampak bahawa TVET ini sudah diletakkan sebagai game changer untuk negara ini, untuk kita menjadi negara maju. Dan untuk itu juga kita telah menyahut cabaran ini. Dan sekarang ini untuk makluman semua, terutama pelajar-pelajar yang ada di luar sana, kalau dulu kita biasa dengan UPU, University, UPU. Sekarang ini kita telah lancar UPTVET. Sejak 30 Oktober. Jadi ada UPTVET. Jadi maknanya semua
institusi TVET awam sudah ada dalam UP TVET. Dalam sistem. Dalam sistem. Jadi layari UP TVET ini dan kita boleh cari senarai kursus yang ada. Ada 686 kursus ditawarkan. Banyak. Dengan lebih seluruh Malaysia. Dan lebih kurang dalam 7,000 untuk sesi yang akan datang ni, lebih kurang 7,000 penempatan. Jadi saya galakkanlah kepada pelajar-pelajar yang di luar sana berumur 35 tahun ke bawah. Jika berminat dalam institusi TVET ini, layari UP TVET ini dan kita boleh cari kursus yang bersesuaian. Dan kita sedang cuba mengangkatlah IMES TVET ini supaya dia menjadi alternatif nombor 1. Betul. Kita tidak mahu lagi TVET ini jadi pilihan kedua. Pilihan kedua. Ya, betul. Padahal TVET ini keboleh pasarannya amat tinggi. Setuju? Amat tinggi. Jadi ini yang kita cuba buatlah. Jadi itu antara, kalau dari segi kejayaan untuk tahun ini saja, itulah kadar pengangguran kita telah kurangkan. TVET kita angkat sebagai alternatif nombor 1 dan juga pada masa yang sama kita kurangkan kebergantungan kita dengan buruh asing. Itulah. Baik, Datuk, seperti yang kita kongsikan tadi sebelum ini memang kita dimomokkan dengan TVET ini merupakan pilihan yang kedua. Saya kira masih ada lagi beberapa yang berasakan perkara itu masih berlaku, tapi mungkin boleh Tok kongsikan kepada penonton sekarang ini bagaimana untuk kita memahami kepada penonton sekarang ini ibu apa yang mungkin ada persepsi yang lebih yang tidak baik tentang TVET ini, dan untuk kita tahu kalau kita masuk dalam bidang TVET ini jaminan kita untuk mendapatkan pekerjaan lebih tinggi. Bagaimana? Memang kalau kita lihat, saya sudah pergi ke beberapa institusi TVET kita, terutama di bawah Kementerian Sumber Manusia. Kita ada Institut Latihan Perindustrian, ILP. Kita ada 33 ILP di seluruh negara. Rata-rata keboleh pasaran untuk graduan TVET ini 95% ke atas ILP. Dan kita dimaklumkan juga dalam Majlis TVET Negara, semua institusi TVET, Giat Mara, IKBN, Politeknik, semuanya lebih kurang 95% ke atas. Jadi maknanya siapa yang masuk dalam institusi TVET ini memang kurang yang menganggur. Dan saya juga kita sudah melaksanakan, kita panggil program Jejak TVET Madani. Ini pun menarik nih, Irfan, Sofia. Yang ini kita jejaki alumni TVET kita yang menjadi usahawan. Jadi bila kita pergi, saya ada lawat di beberapa buah negeri. Sebenarnya yang lahir daripada institusi TVET ini bukan saja keboleh pasarannya tinggi, gajinya tinggi, kadang-kadang sampai 25,000. Terutama yang pergi luar negara. Ada yang mungkin agak susah tapi unik, yang buat welding di tengah lautan, dalam laut dalam, di offshore itu pun memang tinggi. Betul. Gajinya, apalagi yang melibatkan oil and gas. Dan yang menjadi usahawan ini memang ada seorang di Kedah. Di Kedah. Dia kalau pergi Kedah boleh lawat kedai ekon murah Kedah. Di Jitra. Dia memang alumni ILP Jitra. Dan tahun lepas dia punya sales dia 25 juta. Wow. 25 juta. Yang saya lawat itu pada bulan 7 gitu. Masa itu baru setengah tahun sudah 26 juta. Baru setengah tahun. Cuaca panas sebelum ni kan. Rencana naik. Itu. Saya lawat lagi seorang di Melaka. Ada seorang di Melaka. Uniknya di Melaka ini juga ekon, tapi dia boleh buat ekon ini, dia boleh ubah sesuai baiki dia, dibuat recon. Saya tak pernah jumpa ekon yang Recon. Lalu kereta recon. Tapi ini ekon recon. Dan murah, RM400. Saya tanya, saya kata, berapa lama dia boleh tahan? Kita 3 tahun. Lama juga. 3 tahun agak lama. Macam original juga. Original. Jadi ini saya panggil dia ekon rahmah. Betul Datuk. Baik. Jadi itulah tu. Maknanya selain dia boleh pasarannya tinggi, tapi bila menjadi usahawan yang berjaya. Ini yang saya agak banggalah dengan graduan-graduan TVET kita.
Okey. Dan kalau kita nak bercakap tentang pencapaian Kementerian Sumber Manusia di peringkat antarabangsa setahun bersama Kerajaan Madani, bagaimana? Ya, di peringkat antarabangsa memang tahun ini kita tumpukan kepada untuk membetulkan keadaan dalam negara. Ya. Tapi pada masa yang sama juga kita keluar negara untuk kita setakat ini kita buat benchmarking lah. Kita mencari best practice untuk bawa ke dalam negara ini. Dan yang ini saya dan juga Menteri Sumber Manusia YB Sivakumar Menteri sendiri telah pergi ke beberapa buah negara. Pertama untuk memperbaiki hubungan antara bangsa, antara kedua buah negara di sudut sumber manusia. Seingat saya, YB Menteri telah pergi ke Indonesia, ke India, ke Bangladesh. Dan yang ini sebenarnya membincangkan bagaimana kita dapat memperbaiki terutama untuk kita sebab mereka ini adalah negara-negara sumber untuk pekerja asing kita. Jadi kita mau perbaiki. Ingat kalau dulu isunya ialah isu apabila kita mendapatkan pekerja asing terlalu mahal kos untuk mereka membayar. Jadi ini yang isu-isu yang ini kita coba selaraskan untuk memudahkan yang daripada kemasukan pekerja asing ini supaya dengan kadar yang berpatutan. Okey. Pada masa yang sama juga kita buat benchmarking Saya sendiri ke China pada bulan 8. Saya ke China melawat beberapa universiti dan institusi Tibet. Baru kita nampaklah bahawa Tibet kita dibandingkan dengan negara-negara lain ini, kita banyak perkara yang kita kena catch up, kita kena kejar. Saya pergi Singapura. Okey. Di Singapura, dari segi teknologi kita agak maknanya kita kena agak ke belakang. Jadi maknanya kita kena pastikan bahawa institusi Tibet kita juga mendapat prasarana yang sama, peralatan yang sama seperti negara-negara lain. Jadi dalam konteks memperbaiki hubungan luar dan juga kita buat benchmarking. Dan untuk makluman juga, selain daripada itu, kita ada agensi kita, Human Resource Development Corporation, HRDCOP. Pada bulan lepas kita mengadakan seminar, forum, dan kita bawa daripada luar negara, speaker daripada luar negara dan juga peserta daripada luar negara, dan kita berjaya mengumpulkan 4,000 peserta. Dan ini telah menjadi rekod dalam Malaysia Book of Record untuk ini. Jadi maknanya antara usaha kita, selain kita keluar negara, kita mau juga mengangkat bahawa Malaysia ini kita juga mampu melahirkan tenaga mahir yang berkualiti. Setuju. Jadi kita speaker-speaker kita bawa daripada luar negara. Dan buat masa ini antara juga kejayaan kita. Sekarang ini kita punya peserta-peserta tenaga mahir kita yang sekarang ini sedang berada di Abu Dhabi. Wow. Mengikuti World Skill for Asia. World Skill Asia. Di Abu Dhabi sekarang ni kita hantar 7 orang peserta kita untuk bertanding di peringkat Asia. Okey. Ini Tibet. Itu tentang Tibet Itu dia. Isu-isu yang kita bawakan ni, Tibet, tentang pengangguran, peluang pekerjaan, semuanya telah dikongsikan oleh Datuk Mustafa pada pagi ini. Ya, itu antara kejayaan setahun Kerajaan Madani. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Teknologis Mustafa Saatmut, merupakan Timbalan Menteri Sumber Manusia. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Datuk. Terima kasih juga. Penonton, kita akan ke cerita Pagi Sabah bersama rakan pelapor kita Serina Olivia Chong untuk sambutan Bulan Keluarga Kebangsaan tahun 2023 peringkat negeri Sabah. Silakan.